Orang cari hantu. Aku tengok 7,000 orang, 6,000 orang tengok. Sebab tu cari hantu je. Orang bawa orang cari Allah 40 orang. Ha? Apa dia? Tak, yang ada seorang tu 7,000, 6,000 orang. Tengok dia, cari hantu je. Tak, kita tak kisah berapa ribu orang ikut, tapi kita risau iman orang. Tu je kita risau, kan? Sebab percaya kepada perkara-perkara yang tak perlu kita buang masa untuk benda ni. Yang kita buang masa untuk benda macam ni, rugi iman. Kan? Dia buat sampai pukul 12:01 kan? Waktu yang patut orang dah tidur lah. Kan? Sebab nak bangun pagi untuk tahajud, hilang. Syaitan tu berjaya lah menyesatkan manusia dengan cara yang kita fikir baru tak salah. Kalau syaitan kata jom minum arak, orang tak akan minum arak kan? Ni dosa ni. Jom berzina, tak boleh, berdosa. Jadi syaitan kan memanipulasi apa yang kau percaya. Apa yang kau percaya? Yang kau percaya tak semesti benar. Yang kau percaya tak semesti benar. Kan? Apa manusia suka? Manusia suka apa? Kan? Ni cara ni kalau kau pergi kat manusia suka ni, kau mesti hebat. Kau mesti viral. Kau mesti famous. Allah tak suruh kita jadi famous. Allah suruh kita apa? Ibadah. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik. Salam Jumaat untuk anda semua. Dan Allahu akbar. Hari ini hari Jumaat. Seminggu demi seminggu berjalan dengan laju. Kita tak pasti, kita di luar pengetahuan kita berapa Jumaat yang masih ada untuk kita. Masih ada ke lagi Jumaat untuk kita? Atau ni Jumaat terakhir kita? Berapa ramai manusia seluruh dunia ni sahabat-sahabat, ketika Jumaat hadir minggu lepas, mereka masih bernyawa, masih bernafas. Lebih dahsyat, mereka sihat wa'afiat. Mereka makan penuh selera pada pagi Jumaat minggu lepas. Hari ini mereka sedang dimakan oleh ulat-ulat. Allahu akbar. Minggu lepas tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kan? Mereka sedang seronok, sedang sedap, nikmat makan makanan yang mereka pilih di restoran, di kedai, di pelbagai tempat. Apatah lagi ni zaman viral, nak cari semua kedai-kedai viral. Manusia kata tak ada duit, tapi semua nak pergi kedai viral. Pelik betul lah ini zaman, kan? Minggu lepas mereka makan sedap-sedap, minggu ni mereka sedang dimakan sedap-sedap. Nampak tak, Jadi dalam perjalanan kita, sesibuk mana pun kita, sesukar mana pun perjalanan kita, sepayah mana pun perjalanan kita, sebesar mana pun halangan, cabar, rintangan yang Allah hadirkan dalam perjalanan kita, wajibkan diri ingat Allah, wajibkan diri faham matlamat kita hidup, wajibkan diri untuk kita kenang muhasabah diri kita. Allahu akbar. Sebab dunia ini tuan-tuan tidak akan pernah sama sekali bersedih dengan perginya kita. Dunia tidak akan kehilangan apabila kita hilang nyawa, terpisah roh daripada jasad. Faham ke faham ni? Jadi satu kerugian besar kita terperangkap dengan nikmat dunia, terperangkap dengan permainan dunia. Allahu akbar. Kan? Tadi ketika awal ni saya bicara dengan tim saya, kan, betapa banyak orang hari ini, Allahu akbar, ke hulu kilir bawa duit nak tunjuk kat orang, sedekah nak tunjuk kat orang, bergaduh suami isteri nak cerita kat orang, kan, masuk kat live, Allahu akbar. Oh, dia ceraikan isteri dia. Pasal apa kau ceraikan isteri kau? Kau dapat artis Kau dapat artis Kau ceraikan isteri kau. Oh, sebab saya ceraikan isteri saya, sebab isteri saya dah cerita kat orang, kan, tentang masalah rumah tangga. Oh, senang betul selesaikan masalah. Senang betul selesaikan masalah. Cakap je lah dapat bini baru. Kan senang, kan? Allah akbar. Hari ni kita maki orang. Orang politik satu hal lagi power, kan? Maki, tak kisah, boleh maki sebab kita orang benar. Bila pula Nabi ajar kita, ulama pun senyap, kan? Manusia kan suka kepada orang yang tidak bercakap benar, kan? Allah paling suka orang yang bercakap benar. Subhanallah. Subhanallah, masalli an Muhammad wa asmat. Apa ni, panggil Maman, Afiq, Syawal. Allahu akbar. Nampak,
Kalau kita bercakap benar ni, mampus kita bantai kan. Jadi banyak orang takut. Banyak orang takut nak cakap benar. Kalau pun dia ustaz ke, dia siapa ke, cakap salah, biarkan senyap. Jangan nanti semua pengikut dia bantai kita. Macam tu hidup zaman Firaun, confirm ikut Firaun. Kan? Tak kisahlah saya pakai songkok ke, pakai jubah ke, saya pakai t-shirt ke, pakai seluar apa ke. Kalau salah tetap salah, kalau benar adalah benar. Itu je. Nampak kan? Hidup hari ini tuan-tuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Salam Jumaat untuk anda semua. Saya doakan, Pak Riz doakan anda semoga sihat, diberkati, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anda semua diberi kekuatan oleh Allah SWT, kerana dia yang maha kuat. Tak ada siapa boleh bagi kekuatan pada anda. Saya bagi live ni, saya yang buat live ni tak boleh bagi kekuatan kat orang. Kita sama-sama kena cari yang maha kuat. Sebijak mana pun kita kena cari yang maha bijak. Sepandai mana pun kita kena cari yang maha pandai. Subhanallah. Faham ke faham ni? Sekaya mana pun kita kena cari yang maha kaya. Ya Allah, aku nak sedekah. Ya Allah, aku ada 50,000 nak sedekah. Ya Allah, ya Allah, tunjukkan aku, ya Allah, orang yang selayak untuk terima sedekah aku. Maka datang seorang lelaki, keluar pada waktu malam, berniat nak bersedekah. Kemudian pada waktu itu, dia nampak seorang lelaki yang berjalan, kan, kulu kilih. Maka dia sedekah pada lelaki itu. Allahu Akbar. Kemudian, keesokan paginya kecoh. Ada lelaki pada waktu malam tadi bersedekah pada lelaki kaya. Maka baru dia tahu bahawa dia sedekah pada lelaki kaya. Orang tanya dia, engkau ke? Suami isteri kata, bang, abang ke bang? Kan malam tadi abang nak sedekah-sedekah. Abang sengaja senyap-senyap. Kan abang tanya saya nak sedekah ni, tapi saya nak keluar malam. Dan orang yang berada di waktu itu, kan, saya akan bersedekahlah pada dia. Bang, abang dah tersilap orang ni bang, abang sedekah pada orang kaya. Kan? Maka lelaki ni kata, selepas aku bersedekah malam tadi, aku pun sujud syukur pada Allah kerana aku telah menjalankan amanah yang Allah bagi pada aku. Kan? Kekayaan demi kekayaan yang Allah bagi ni ada hak orang lain, maka aku bagi pada orang. Kan? Kemudian selepas tu aku buat solat hajat, solat tahajud. Aku meminta pada Allah agar duit ini jatuh pada orang benar. Maka aku tertidur malam tadi. Dan dalam mimpi itu aku dikabarkan orang yang aku sedekah tadi itu adalah orang yang habiskan duit dia untuk anak yatim, fakir miskin. Dia ada rumah kebajikan. Dia memang orang kaya, tapi dia habiskan segala kekayaan dia untuk anak yatim. Maka aku bersyukur pada Allah SWT kerana aku telah membantu orang yang berjuang untuk agama. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Maka bulan depan dia buat lagi. Dengan kekayaan yang dia ada, pendapatan yang dia ada, dia keluar lagi cari orang. Pada satu malam dia keluar, dia bagi sedekah pada seorang perempuan. Kan? Keesokan paginya kecoh, mengatakan ada seorang pelacur telah disedekah dengan jumlah yang besar. Kan? Isteri tanya, bang, abang ke tu bang? Kan? Abang sedekah pada pelacur bang, abang ke tu bang? Kan? Maka suami tu kata apa? Selepas aku bersedekah pada perempuan tu, aku sujud syukur pada Allah SWT kerana aku telah menjalankan tugas aku sebagai hamba dia. Aku telah melunaskan amanah yang Allah bagi pada aku. Duit ni berat, duit ni beban pada aku. Aku takut tak sempat. Maka aku menyegerakan amanat daripada Allah SWT. Wasiat Rasulullah SAW untuk perbanyakkan sedekah. La in syakartum la azidannakum. Nampak tak? Perbanyakkan sedekah. Kat Siti dia nak mah dan sampai. Kan? Tapi bang, dia pelacur bang. Kecoh kat bandar ni pelacur. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketika aku tidur, selepas aku beribadah pada Allah, kan? Aku bermimpi. Perempuan itu tersenyum memandang aku. Kan? Dia sujud syukur kepada Allah SWT. Aku tak tahu siapa perempuan tu. Dan aku pun tak tahu apa kesudahannya. Kan? Tak sampai beberapa minggu selepas lelaki itu beri duit kepada pelacur tu. Pelacur tu sebenarnya, kan, meminta pada Allah SWT, siapakah orang bagi aku duit ni? Maka satu hari dia datang kat rumah orang ni. Kan? Dia bagi salam. Dia nampak lelaki tu, dia kata, engkaukah yang bagi aku duit 2 minggu lepas? Dia kata, aku tak pasti. Lelaki ni masih lagi nak menyembunyikan amalan baik dia. Dia kata, aku yakin sebab ketika aku minta bantuan Allah, wajah kau yang aku nampak. Ketahuilah engkau telah berjaya menyelamatkan iman aku. Aku ada 6 orang anak, suami aku telah tinggalkan aku. Aku buntu, aku tak tahu buat apa-apa. Maka aku telah memilih jalan untuk melacurkan diri aku, menjual diri aku untuk menampung segala perbelanjaan anak-anak aku. Demi Allah, anak-anak aku pun tak tahu apa yang aku lakukan. Tapi pada satu malam, engkau hadir, engkau bagi aku duit. Duit itu telah aku mulakan perniagaan kecil-kecilan aku. Baru saja 2 minggu. Aku telah tinggalkan dunia pelacuran aku selama 2 minggu ini. Terima kasih, demi Allah.
engkau telah menyelamatkan iman aku. Nampak tuan-tuan? Kita nampak pelacur, kita kecoh. Kita nampak pondan, kita kecoh. Yang Nabi suruh kita selamatkan iman orang, bukan kecoh. Kita maki orang. Yang Nabi suruh kita buat selamatkan iman orang. Songkok atas kepala, jubah pakai, tapi kutuk orang. Kan? Kita tahu LGBT itu salah. Pak Alis, kau dah buat kerja tau. Dan aku pun tanya kau dah buat kerja tak? Selamatkan orang yang terlibat dengan dunia maksiat. Apa Allah kata dalam Quran? Apa Nabi pesan kita? Kita ni bukan cancala orang. Kita bukan anak datuk, bukan anak gaja. Kedudukan kita lebih tinggi daripada anak datuk. Kedudukan kita lebih tinggi daripada anak Tan Sri. Kedudukan kita lebih tinggi anak Tun. Kalau ada Tun ada anak, Tan Sri ada anak, gaja-gaja ada anak, kan? Kita lebih tinggi. Ha? Kita lagi tinggi. Sebab kita kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Umat yang terbaik. Yang buat kerja. Nampak tak? Umat yang terbaik. Kita umat yang terbaik. Umat yang confirm ke syurga nanti. InsyaAllah. Kita yang pertama masuk syurga sebelum umat-umat lain. Nampak? Tapi ada syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita kena ajak orang ke arah kebaikan. Mencegah orang ke arah kemungkaran. Kita asyik mengumpat orang apa nak jadi anak CPA tu. Aku tengok dah tak jadi manusia dah. Kan? Dah baik-baik lelaki dah jadi pondan, dah jadi perempuan. Apa bapak dengan mak dia bodoh, tak tahu didik anak ke? Pun mulut kita sebiji longkang. Kan? Longkang kau tapis-tapis pun boleh jadi air. Air minum. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Nampak tak? Apa yang telah kita buat? Sebab rosak yang kita ni, Islam tak pernah rosak, kita yang rosak. Rosaknya kita sebab kita memilih-milih orang. Kan? Nak bagi salam pun pilih orang. Nabi kata, kan? Siapakah orang bahagia? Nabi pernah berbicara ni. Siapakah orang yang bahagia? Orang yang bahagia apabila dia, kan, menerima ujian Allah, dia rasa seronok dan dia rasa gembira, dia rasa tenang. Itulah orang sebenar-benar bahagia. Kita bahagia sebab ada kereta besar. Kita bahagia sebab ada rumah besar. Kita bahagia sebab anak-anak pandai-pandai. Kita bahagia sebab semua anak-anak kita ikut cakap kita. Nampak tak? Itu definasi bahagia yang kita faham. Nampak tak? Kita bahagia sebab sel kita melonjak-lonjak. Kita bahagia sebab bisnes kita meletup. Nampak tak? Itulah definasi yang kita faham tentang bahagia. Tapi yang Nabi SAW kata daripada banyak definisinya, salah satunya, bila Allah puji dia rasa tenang. Bila Allah puji dia rasa gembira. Dia sujud syukur terima kasih Allah atas ujian kau. Itulah orang yang Allah redah. Itulah orang yang Allah suka. Bila Allah suka dan Allah redah, bermakna orang itu adalah orang yang paling bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Siapakah orang yang bahagia di akhirat? Mereka yang ketika hidup, dia reda dengan ujian Allah. Dan Allah reda dengan dia. Maka Allah bagi dia syurga. Itu ayat Quran. Itu Allah janji. Kan? Orang politik 6 negeri nak pilihan gaya ni yang janji ni. Kan? Tak kira batilah. Sebagian besar ni takkan terbati. Tak kira bati. Sebagian besar takkan terbati. Kan? Dia pun tak pernah tolong orang miskin tiba-tiba turun. Tak kisahlah tiket apa dia pakai. Kan? Kalaulah setiap parti tu berjuang betul-betul, kau takkan dengar orang miskin kat negeri tersebut. Nampak tak? Sebab pemimpin kita banyak yang tidak, yang mungkar, yang mungkiri janji, yang tak terpati. Saya pun tak nak ulas panjang lah. Kan? Sebab kita ni kan sayang parti daripada sayang ilahi. Kita lebih sayang parti daripada sayang Nabi. Apa Nabi cakap tak ikut. Kan? Kita lebih taat pada orang daripada taat pada Nabi SAW. Wallahualam. Kan? Soalan, ada soalan. Kita pergi. Kan, soalan. Saya nak soalan hari Jumaat, kita mesti hitam soalan banyak sikit. Kan? Saya pun nak cepat. Sebab saya tak nak berhenti dan kat pukul 1 nak zuhur. Saya start awal. Kan? Jadi hari Jumaat ni kita start awal sikit lah. Kan? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sempat semalam saya dua ni saya study lah pasal TikTok ni sikit. Saya study pasal TikTok ni. Kan? Jadi saya tengok malam ni dalam pukul 12 ke atas, pukul 11, pukul 10 pun ada start. Kan? Saya tengok banyak budak-budak Melayu kita cari hantu. Yang ikut bukan cancalang tau. Tuan-tuan 1,000 lebih, 2,000. Yang saya seorang tengok tak salah sebut nama kan. Kita raih setiap orang. Hanya kita nak tegur lah. Kan? 6-7 ribu tengok. Apa bangsa kita 6,000-7,000 orang yang tengah buat ni. Kan? Ikut orang cari hantu. Kemudian pakai ayat Quran. Kadang-kadang ayat yang dipakai pun ada yang salah. Allahu Akbar. Sedih betul lah. Kan? Kita macam kuat je. Kan? Kita datang daripada tahun 70-an, 60-an. Saya masih ingat guru-guru pesan. Guru-guru silat yang dahsyat ilmu diorang. Ilmu kebatinan diorang luar biasa. Dahsyat. Hari ni susah nak cari dah.
Sebab guru-guru silat tak macam dulu tahun 60-an 70-an. Ini saya berbicara dengan pengalaman-pengalaman yang kita lalui masa kita kanak-kanak remaja belajar ni, kan. Guru yang hebat, kan, ilmu silat dia hebat, tetap pesan pada anak murid, jangan tunjuk kat orang, dan jangan persembahkan kepada orang. Kita belajar ni untuk ummah, kita belajar untuk pertahankan agama kita. Andai ada orang kacau agama kita, di situlah silat kita akan diterjemahkan, kan. Allahu Akbar. Ini satu guru silat demi bangsa dan agama. Kan, Allahu Akbar. Kan, dulu, hari ini demi hantu ku gadaikan tidurku. Demi hantu. Allahu Akbar. Nak cik hantu pasal apa? Ini bab iman tau, bab takwa. Saya tak tahu, lama pun tak sebut apa-apa, kan. Sepatutnya benda ni ditegur. Kan, kita bukan iri hati sebab rezeki orang tu rezeki dia, takkan ambil sikit pun rezeki saya. Tapi kita susah hati, kan. Perkara ini kalau tak dibendung nanti akan memberi impak, kan, kepada kehidupan iman manusia. Kan, wallahu a'lam. Kalau ulama kata okey lah. Kan, kita siapa nak cakap tak okey. Tapi saya nasihat, kalau waktu itu patut kita runtukkan sikit untuk baca Al-Quran, zikir lebih sikit, kan lebih baik. Sedihlah, kan. Allahu Akbar. Kan, tuan-tuan, tak susah nak cari hantu. Kalau nak cari hantu tak susah sebenarnya. Kan, tak perlu nak masuk hutan, rumah kosong, tak perlu. Ketika saya tengah bercakap ni pun ada jin. Jin ada di mana-mana. Kan, jumlahnya besar, tuan-tuan. Jin ni jumlahnya besar. Hanya Allah tak nampakkan kita. Tertutup hijab kita, tak nampak. Satu ada amalan boleh buka hijab, buat apa? Kan, kata guru kami, kan, jangan minta karamah, minta istiqamah. Nampak tak? Ulang, sahabat saya dekat sini, okey, kat sini. Sahabat saya kat sini, tolong tulis balik perkataan saya tulis. Sebab kat komen ni, anda masuk kat dalam diary hidup anda, dalam minda anda. Dalam tasawuf, guru saya pernah pesan, jangan minta karamah, tapi mintalah istiqamah. Saya ulang sekali lagi, minta tolong tulis. Kan? Allahu Akbar. Kan? Dalam kehidupan, kan, siapa-siapa mencintai agama ni, siapa-siapa yang mencintai Islam, jangan minta karamah. Boleh jalan atas air, kan, kalau jalan tak kena hujan, boleh faham tak? Tutup mata je dah ada ke tempat lain. Tak payah minta karamah. Boleh jalan atas pokok, pucuk-pucuk pokok, tak payah minta karamah. Sebab orang dulu kalau dia ada karamah, dia tak tunjuk kat orang, dia senyap. Kan? Allahu Akbar. Jangan cuba-cuba nak tunjuk ada karamah, dah bagus-bagus beli kereta tuang minyak, nak tunjuk ada karamah tuang air, masuk bengkel. Turunkan enjin. Nampak tak? Nak tunjuk kono ada karamah, nak test. Aku ada karamah tak? Nak tengok aku hebat tak? Sebab aku jaga solat tak berhenti. Aku macam ada rasa macam kadang-kadang terdengar orang bisik kat telinga aku. Aku mungkin ada kelebihan lah. Jangan minta karamah, minta istiqamah. Faham ke faham sahabat-sahabat? Ada soalan? Kamu ni minta doakan daripada Puan Yati 8483 kat TikTok. Puan Yati 83 apa 83 84 8483. Okey, macam itulah. 8483. Ayah saya masih di ward. Doakan semoga ayah saya cepat sembuh ya Pak Aris. Ya, mudah-mudahan Puan Yati, ayah anda diberi kesihatan, insya-Allah diberi kesembuhan, syifa. And mudah-mudahan, and begitu jugalah semua ayah-ayah kita. Ayah saya pun uzur dah. And kita doakan semua ayah-ayah kita, mak-mak kita yang masih hidup, and diberi kesihatan yang terbaik. Andainya mereka sakit, diberi syifa. Andainya mereka sakit, Allah berikan mereka kekuatan untuk menerima kesakitan itu. Allah lahirkan, Allah zahirkan, Allah hadirkan reda dalam diri mak ayah kita ketika diuji dengan sakit. Tuan-tuan, bila mak ayah kita semakin tua, apa yang ada, sakitlah akan tiba. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita yang masih belum berada kat level warga emas tu, saya dah nak masuk dah ni, kan, kena belajar terimalah, reda lah. Dan Allahu Akbar. Next. Daripada TikTok, Puan Rahmah. Ya, Puan Rahmah. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak belajar ikhlas dan redha? Kan? Ikhlas ni perkara yang bukan boleh dapat, kan, pergi ceramah sekejap dapat. Tak. Kita kena bangunkan diri kita setiap hari. Tengok dan cek diary hidup anda, Puan Rahmah. Cuba cek diary kehidupan kita, diary amalan kita, diary kehidupan kita. Nampak tak? Satu diary kehidupan kita, di dalam diary kehidupan kita ada diary amalan kita. Anda kena susun amalan anda daripada buka mata sampai tutup mata. Mudah-mudahan amalan itu pengakhiran kepada penutupan mata anda. Anda susun. Sebelum tidur, anda mesti kena baca surah Al-Mulk, anda tetapkan begitu. Itu diary amalan kita. Diary hidup kita ialah tidur. Tidur juga adalah ibadah. Makan juga ibadah.
Berjalan kaki nak pergi tandas juga adalah sebahagian daripada amalan yang baik. Nampak tak? Bila kamu berjalan kerana Allah. Masuk tandas pun kamu masuk ikut tata tertib adab Nabi SAW, wasiat nasihat Nabi. Itu dapat pahala. Ketika kamu mencangkung nak buang air besar, qada hajat, cara kamu cangkung ikut cara Nabi, pahala. Dapat manfaat. Nampak tak? So dalam Islam ni, dari hidup kita kalau kita bangunkan inna wa kana Allah, banyak faedah kita dapat. Dan ini akan membantu kita untuk menjadikan kita lebih baik. Nampak tak? Amalan-amalan kita buat ini, satunya sunnah, satu dapat pahala, satu dapat mengangkat makam kita, kedudukan kita, tuan-tuan. Kalau kamu tengok rumah tu besar, rumah tu kecil, dengan senang kamu mengandalkan bahawa yang besar itu kaya. Tapi dari segi sudut makam kehidupan manusia ini kamu tak nampak. Maka kita kena fight untuk jadikan lebih tinggi darjat kehidupan kita. Dengan amalan-amalan harian kita. Kita masukkan zikir, itu spesifik, zikir. Malam sebelum tidur kita baca Al-Mulk. Sebelum tidur kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab Allah turunkan ayat Quran ini bukan untuk dipaparkan di dinding-dinding, tapi dipaparkan di mata kita untuk disangkutkan dalam hati, jadikan amalan harian. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala lisan Muhammad. Bila kita hidupkan amalan harian kita, insya-Allah kita akan menjadi orang lebih baik. Bila kita istiqamah dalam amalan harian kita, insya-Allah kita akan perlahan bergerak ke arah, sebab kita bangunkan hati kita tau. Zikir adalah untuk hati kita. Bila kita banyak buat amalan hati, antara zikir, maka kita akan lebih dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, maka akan terhakis semua kekotoran dalam hati kita. Termasuklah riaknya, sombongnya, belagaknya. Maka perlahan akan datang sifat-sifat yang baik. Akan datang sifat-sifat yang sifat-sifat yang terpuji. Dan salah satu sifat yang terpuji adalah ikhlas. Memberi tanpa menghebahkan. Memberi sampaikan tak ada siapa yang tahu. Kadang-kadang dia, isteri dia pun tak tahu. Ada satu, saya pernah cerita satu ketika dulu, ada seorang pakcik ni, dia meninggal dunia. Ketika pengurusan jenazah ni semua smooth, cantik, mudah. Tapi yang paling mahal sebab wangi. Wangi. Ketika mandikan jenazah tu, wangi sampai kat luar semua orang wangi, berbau wangi. Ketika angkat jenazah, bau wangi. Tapi tak ramai orang nak bercakap lah kan. Tapi lepas tu baru orang bercakap. Engkau bau tak bangi? Ya, aku bau. Aku ingat orang bau yang tak pernah kita bau. Bau seperti itu. Ketika menurunkan jenazah ke dalam kubur, bau wangi. Maka kecoh selepas tu. Maka datang seorang imam kampung tanya pada isteri dia. Imam kampung tahu dia ni ahli masjid. Sembayang tak pernah tinggal. Sembayang jemaah. Tapi bukan dia seorang je di dalam karyah itu yang sembayang ni tak tinggal. Ada banyak. Sebelum tu Pak Dola meninggal. Pak Dola khatib lagi. Tapi tak wangi macam ni. Dulu imam lama meninggal. Pak Samad. Pak Samad pun tak dapat wangi macam ni. Sedangkan Pak Samad tu adalah imam lama. Imam tua. Yang ilmunya bukan cancalang. Tapi tak wangi macam ni juga. Jadi imam ni, imam anak muda ni nak tahu. Apa amalan yang dilakukan oleh pakcik ni, sampaikan wangi sewangi-wanginya. Isteri pun tak tahu. Entahlah. Makcik pun tak tahu. Makcik pun pelik. Banyak orang, bukan imam seorang tanya. Banyak orang tanya. Makcik pun tak tahu. Sebenarnya makcik perasan je wangi. Tapi makcik tak perasan pula. Tak terfikir pula. Pakcik engkau ni Allahu Akbar, luar biasa. Allah bagi hadiah yang mahal. Makcik fikirlah makcik. Tak apalah, nanti makcik renung-renungkan lah. Makcik fikir-fikirkan lah. Lama lepas tu, nak dekat sebulan. Budak ni datang balik selepas dah geda. Orang Melayu kita macam tu lah. Macam MH370. Macam tu lah sifat Melayu. Dia boleh berubah-ubah sekelip mata. Hari ni sayang orang tu, besok dia benci sebenci-bencinya. Hari ni sukung puak tu, besok dia ludah-ludah kak-kak puak tu. Biasa orang kita. Sebab hidup tak bersandarkan pada Quran dan Sunnah. Itu yang berlaku. Berubah-ubah. Hilang cerita wangi. Orang kampung dah mula buat maksiat balik, mengumpat. Memula seminggu tu, wah bukan main, semua jaga amal. Masjid berpenuh. Kena PKP kan. Oh, semua Hindu nak datang masjid. Bila buka masjid, dia pergi Langkawi dulu. Buka-buka masjid, dia pergi dulu kat Linggotong. Dia jumpa atuk saudara dia. Atuk saudara tiri dia. Linggotong tu kan atuk saudara tiri kita banyak. Banyak kita yang saudara tiri. Atuk punya atuk bermoyang kau.
Kan, Lim Gotong. Apa tu Pak Riz? Buka-bukanya masjid, PKP buka-buka masjid, pergi Genting Highland dulu. Nampak tak? Allahu Akbar. Nampak? Bukan pergi masjid. Apa salah pergi masjid sekejap sehari dua? Kan, tak. Maka datang imam tu lagi, makcik, ada lah. Itulah makcik fikir-fikir. Ni, ada dua perkara makcik dapat. Pertama, pakcik kau memang betul-betul baju solat tu dibasuh sendiri. Baru makcik perasan. Dia memang tak akan benarkan makcik sentuh baju dia. Dia pakai, kalau kau perasan, baju yang dia pakai tu lah baju yang dia memang khaskan untuk solat. Kita pergi jamban baju tu, pergi sembahyang baju tu. Kalau kita yang kerja-kerja sekarang hari Jumaat ni, berapa ramai orang salin baju? Salah ke? Tak salah. Tapi, nak makam lebih tinggi, nak kedudukan lebih tinggi, nak kedudukan lebih mulia, nak kedudukan lebih smart, nak kedudukan lebih istimewa, tentu kita punya presentation kita sebagai hamba berbeza kan? Betul tak? Kalau ada awet nak jumpa kita, aku yakin spray minyak 2 botol. Kan? Zaman kita pakai bedak tu. Suli surat bedak 1 kotak. Kan? Mak kita pakai bedak sejuk, kita pun pakai bedak sejuk nak cantik kulit. Allahu Akbar. Pakcik engkau ni, kalau semayang 5 waktu, 5 waktu dia mesti pakai jubah khas dia. Ni ada beberapa pasang dan dibasuh. Dia memang jaga betul-betul. Memang wangi baju dia. Mungkin itu agaknya Allah tunjukkan wangi itu terjemah melalui amalan harian dia. Faham ke faham ni sahabat? Kan? Saya bukan cik hantu tau. Kan? Tapi kalau mungkin saya terfikir juga, kalau aku cari hantu, buat-buat cik hantu ada 2,000 orang, aku berhenti cari hantu, aku cerita pasal agama. Kan? Cerita pasal motivasi. Terfikir juga kan, nak buat kaedah macam tu kan, mungkin makan seminggu 2 minggu, bodoh-bodoh cik hantu. Kan? Siapa-siapa ada buat amalan, dia boleh tengok. Kan? Boleh terbuka hijab, ada amalan boleh buka hijab, tengok jin ada kat situ, jin ada kat sana. Memang boleh nampak asal nak cik hantu. Kan? Betul, bukan gurau. Siapa-siapa belajar, kan? Ilmu persilatan dia tahu dah benda ni. Siapa-siapa dia ambil barang ni, ambil barang tu, ilmu sana, ilmu sini dia tahu. Kan? Bersepah-sepah, duduk atas tu tengah tengah terbang-terbang tu kan? Tak nampak kan? Tapi kalau kau ikut dia pun kau bukan nampak. Tu dia dah kulau. Ya je. Hantu boleh ambil gambar pula. Nasib baik kalau hantu buat macam ni. Pish. Kan? Pish. Ui, hantu macam ni lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pelik tau. Kan? Mungkin aku terfikir kat macam tu. Kan? Itu satu lah. Dia kata ada 2. Tapi saya nak kongsi yang tu je. Nampak tak tuan-tuan? Kan? Wangi. Allahu Akbar. Kehidupan kita. Amalan harian puan. Amalan harian puan rahmah. Kan? Kalau kita berjaya bangunkan amalan harian kita kerana Allah SWT, istiqamah bukan bukan apa? Qaramah. Istiqamah bukan rahmah. Kan? Next. Daripada katipong, nak bendung macam mana Pak Riz? Orang zaman sekarang memang keras kepala. Bukan begitu puan. Manusia jauh daripada agama. Dia bukan keras kepala. Manusia jauh pada agama. Kan? Kita dah tak kenal mana benar mana tidak. Ustaz pun mengumpat orang, ustaz pun maki orang, ustaz pun kutuk orang, ustaz pun tam orang, ustaz pun kita tak kenal lah. Sebab itulah sahabat-sahabat, kan? Ikut apa yang Nabi kata. Walaupun kecil. Antaranya, contohnya, nak pakai baju mulakan daripada kanan, nak pakai seluar daripada kanan, duduk pakai seluar, pakai slipper daripada kanan. Semua perbuatan manfaatkan dengan kalimah basmalah. Bismillah. Walaupun sekecil-kecil amalan, keluar gumah bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Didik dan tarbiyah diri supaya dilakukan benda ni. Manusia keras hati, keras kepala datang daripada kerasnya hati. Kerana kita jauh pada Allah SWT. Kita sombong dan angkuh dengan amalan kita. Kita berlagak dengan kebaikan yang kita ada. Kita rasa kita lebih baik dan lebih mulia pada orang lain. Allahu Akbar. Hari ini kita mentam je. Hari ini rasa-rasa kita ada ilmu, kita belajar kat Jordan, belajar kat Yaman, belajar kat Mesir, belajar kat Afrika. Kita dah boleh buat live bercakap pasal agama, kita boleh hentam orang. Tak betul ni. Tak betul. Kan? Banyak orang buat macam tu. Tak betul lah tu. Minta maaf lah. Tak betul lah. Betul-betul lah. Kan? Jangan hina orang, jangan sindir orang. Jangan cuba-cuba nak sindir-sindir orang. Allah sedih. Kan? Allahu Akbar. Saya nak ada kat TikTok. Kan? Ada kat TikTok saya tengok. Ada satu ni pemimpin, dia maki-maki orang, hentam orang. Ada satu pemimpin pun sama balas balik tam. Saya tengok nak Penang Gari ni, duduk parti beza. Jumpa berpeluk-peluk. Berpeluk, kau apa? Aku lama tak nampak kau memang berpeluk.
Tapi bila hentam orang, netizen kat bawah tu punya berkongsi dosa, boleh gebut-gebut. Bodohkan orang, maki orang, kutuk orang, hina orang. Allahu Akbar. Weh, Assalamualaikum. Nak jumpa duduk siap. Allahu Akbar. Kan, berkepuk-kepuk bantai orang belasah. Duduk kat batu ni, duduk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak tuan-tuan Jadi kita kena balik kepada Allah SWT. Kalau tak balik kepada Allah, tuan-tuan tetap akan balik juga kan? Kita tetap akan balik kepada Allah kan? Bangga sangat ke kita dengan ilmu yang tak seberapa ni? Kan? Kalau nak bandingkan dengan Bilal bin Rabah agak macam mana kita? Kita bandingkan Nabi, jauh sangat tu. Bandingkan dengan Sayyidina Umar macam mana? Bandingkan. Oh tu jauh Pak Riz. Okey, bandingkan dengan apa? Imam Syafi'i. Boleh? Dia jalan ni semua benda dia hafal. Kita tak nak mampu hafal, tak hafal. Dah hafal dah, petang ke lugu balik. Next soalan. Daripada telefon satu lagi ni, Rosmayati Zaiki. Assalamualaikum Pak Riz. Saya ada anak perempuan, masa kecil hijab dia terbuka. Susah Pak Riz, bagaimanapun dia nampak benda yang kita tak nampak. Alhamdulillah bila dah remaja hijab dah tertutup. Dia hijab tertutup ni satu perkara je lah. Sebab tahu tak pasal apa hijab tertutup? Kan? Ni Allah aturkan. Hijab terbuka ni memang ada macam tu. Kan? Hijab tertutup ni salah satu sebabnya kita dah banyak buat maksiat. Kita dah banyak buat dosa fikir. Maksiat tu jangan fikir kita berzina, minum arak, bercakap hal orang, kan, tengok benda yang bukan-bukan, kan. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah lah tertutup tu lagi bagus lah. Kan, jangan buka sebab buka nanti kita tak cukup kuat. Kan tengah makan dia duduk kat sebelah. Siap capu lagi. Makan apa tu bang? Masuk-masuk tengok Allah dia je ramai. Kan? Kita biasanya akan nampak kelibat. Tu biasalah. Nampak kelibat. Kan? Macam saya tengok. Ada jin tengah jalan. Macam saya nampak sekarang ni. Saya nampak sekarang jin tengah jalan. Ni daripada negara India ni. Jin daripada negara India. Tengah jalan ni. Saya akan tunjuk tuan-tuan boleh nampak sekarang ni. Daripada negara India ni jin ni. Ni bahaya ni. Ni bahaya ni. Dia boleh cakap. Jangan kita takut ni. Dia boleh cakap. Dia bahasa kita. Dia beri sound kita lagi tu. Oh, ni. Betul jin. Ni pakai jin tonik. Allahu Akbar. InsyaAllah. Allah Alam. Alhamdulillah puan tertutup tu alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kan? Hanya kita tak payah minta-minta lah. Tak payah minta-minta terbuka hijab nanti tak kuat kita. Buat apa kita nak minta tu? Kan? Dia bukan cerita hantu ni. Kalau kita belajar bab tasawuf ni, dia punya pandang lebih jauh lah. Macam-macam lah. Macam-macam daripada makam ni. Kan? Ada orang memang Allah bagi nampak. Allah bagi nampak. Bukan nampak hantu. Yang kita pelik ni, manusia biasa memang cari hantu. Memang cari hantu je. Kan? Tapi kita ni, kalau siapa-siapa belajar, bab tasawuf contohnya, kan? Memang Allah ada buka. Kan? Hati mereka, pandangan mereka, Allah Akbar. Ni mereka ni, orang-orang macam ni, dia selalu tak kongsi lah. Dia takkan kongsi. Allahu Akbar. Dah hilang dah. Dah hilang. Kita? Nampak? Kan? Allahu Akbar. Dah hilang ni. Satu benda dia tak tahu. Satu benda dia dah hilang. Kita jumpa barang hilang. Allahu Akbar. Okay, agak ni kunci tadi tu kat bawah meja. Aduh, tak cari tempat tadi tu. Tempat tu tak cari lagi tu. Yelah, betul lah. Nampak? Orang belajar, dia hilang terus. Tapi kita jumpa barang hilang. Next. Tap screen. Jangan lupa tau. 24 dan 12 ni. 24 dan 12. Kita ada 1001 persoalan dalam hidup. Betul kan? Betul kan? 24 dan 12 ni kan takkan mampu jawab semua persoalan. Tapi sekurang-kurangnya kita hadirkan diri kita dalam majlis ilmu yang besar. Allahu Akbar. InsyaAllah. 24 dan 12. Di Setia City Convention Center. Setia Alam. Di Selangor. InsyaAllah. Kan? Allahu Akbar. Program kekeluargaan. So hadirkan diri tuan-tuan. Daftarkan diri anda. Daftarkan keluarga. Tim saya kata, diorang ni masalah banyak tapi tak nak hadir. Tak apa, nanti Allah hadirkan masalah lagi berat. Nanti baru dia akan hadir. Bila Allah bagi masalah, relax. Ada ketikanya Allah bungkuskan kasih sayang Allah dalam bentuk masalah. Ada ketikanya Allah hadirkan masalah itu bersama dengan kasih sayangnya, redahnya. Faham ke faham ni? Jadi orang yang redah ke atas masalah ujian yang Allah kirim, kan, orang itu yang Allah akan redah. Allahu Akbar. Kamu kasih apa? Solat kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
hapus sebiji Madinah. Oh, dia pun bangga diri. Jahanam solat dia. Allah tak reda dengan solat dia tadi. Nak, faham? Allahu Akbar. Kan? Yang confirm, siapa berlapang dada dengan ujian Allah, confirm Allah reda pada dia. Siapa-siapa yang berlapang dada dengan kesakitan yang dihadapi, kesusahan yang dia sedang lalui, siapa-siapa yang sedang susah dan dia terima susah tu kerana Allah, maka confirm Allah reda pada dia. Solat kita belum confirm Allah terima. Zikir kita belum confirm Allah terima. Sedekah kita belum confirm Allah terima. Macam mana Allah nak terima? Engkau sedekah satu kampung kau cerita. Macam mana Allah nak terima? Engkau sedekah lepas tu satu dunia kau kabarkan menggunakan TikTok. Kan? Engkau bagi pekerja engkau duit. Kau kabarkan dalam TikTok untuk apa? Kan? Sekadar satu inspirasi sekali dah lah. Buat ulang-ulang kali. Alah, manusia boleh kau tipu. Kau boleh tipu Allah ke? Kau boleh tipu Allah ke? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tahu siapa kita. Sebab Allah tak nak cek yang lain lah. Mata kau Allah bagi. Hidung kau yang cantik tadi tu Allah bagi. Kulit kau putih melepak. Itu Allah bagi. Faham tak? Tapi Allah nak tengok hati yang Allah bagi tu kau letak apa ketika kau hidup. Hati kau tu yang Allah bagi tu, kan? Engkau letak apa ketika kau hidup? Kan? Allah Akbar. Allah bagi kau peluang belajar ilmu, tapi kau letakkan kebanggaan. Engkau letakkan keegoan. Nampak tak? Allah bagi kau kemenangan kat dunia, engkau letakkan apa dia? Engkau letakkan keinginan dipuji oleh manusia. Nampak? Allah bagi. Allah akan bagi. Ambil kau nak, kau ambil. Tapi ke akhirat besok, kau tak ada apa-apa di depan aku. Habis. Ya Allah, aku belajar tinggi, Ya Allah. Aku hafal Quran, Ya Allah. Aku syahadah, Ya Allah. Kemudian aku sambung belajar kitab, Ya Allah. Allah kata, ya, aku tahu. Aku dah bagi dah. Yang kau nak tu kan, aku dah bagi dah. Dengan bapak, dengan mak kau semua aku bagi kebanggaan. Engkau nak bangga kan? Engkau nak orang panggil kau ustaz kan? Engkau nak orang panggil kau tuan guru kan? Engkau nak orang muliakan kau. Aku dah bagi apa? Masa kau datang masjid, orang sambung kau dengan kompang kan? Orang sambung kau dengan bunga mangga kan? Orang sambung kau dengan kapit hijau kan? Aku dah bagi dah, Allah kata. Warna-warni, warna pelangi pun aku bagi. Lebih pada tu. Yang kau tak minta pun kau dah bagi dah. Engkau balik ni kau minta apa lagi? Ini bukan tempat untuk minta. Ini tempat untuk balasan. Engkau dulu, aku bagi. Engkau nak aku bagi, tapi engkau tak nampak aku. Engkau nampak dunia. Maka dunia aku telah bagi pada engkau. Hari ini dunia tak ada dah. Dunia tak ada. Itu waktu hari pembalasan. Pada waktu itu, manusia yang ilmunya tinggi menangis. Pada waktu itu, manusia yang ilmunya hebat menangis. Pada waktu itu, ketika kat dunia orang panggil dia tuan guru dan ustaz, dia menangis. Pada waktu itu, tuan-tuan, di hadapan Allah, di mahkamah Allah, manusia yang dipuja-puja kat dunia, mereka akan melaung. Penyesalan dan penyesalan dan penyesalan berterusan sampai bila-bila. Allahu Akbar. Jadi jangan kamu fikir kamu duduk, kamu terlantar kat bawah, kamu sakit, kamu tak ada apa-apa, Allah biarkan kamu bersendirian. Ya, YB datang ketika nak bilang gaya je, lepas tu pergi mampus engkau. Tapi Allah ada pada bila-bila masa. Yang Allah ada pada bila masa, tidak kau cari. Kau cari orang ni, kau cari orang tu, kau cari orang ni. Allah ada pada bila masa, cari dia. Faham? Sekarang memanglah negeri nak pilihan gaya ni YB memang ada. Lepas tu kau tengok kan? Nak jumpa pun tak dapat. Macam surat kita hantar, tak jumpa-jumpa. Macam tu kat kita kat Melaka ni lah. Kan? Hantar surat demi surat tak jumpa-jumpa. Masa belum ada jawatan boleh jumpa pula. Kan? Tak level apa. Kan? Bekerja untuk rakyat. Kerjakan rakyat. Tak nak lagi, kan kena blok kan. Kan? Bukan takut kena blok, tak ada. Sekarang kan orang cakap, Pak Dis kenapa live saya tak dapat? Macam ni lah, live tak dapat. Sebab cerita tu lah. Next. Cerita benda-benar, mana orang nak? Daripada TikTok, Mawar Merah. Okey, Mat? Alhamdulillah. Mawar Merah, Mawar 44. Assalamualaikum Pak Dis. Saya pernah dikhianati, tapi susah nak lupakan. Awak seorang je ke pernah dikhianati? Awak seorang je ke? Kan? Dalam hidup ni, ni cerita ni kau ambil tahu. Engkau ambil tahu. Engkau ambil tahu cerita ni. Kan? Ada seekor burung pipit. Setiap hari bertasbih. Tahu kan? Setiap haiwan, setiap daun, setiap ranting, setiap pokok, setiap makhluk itu bertasbih pada Allah, tak pernah berhenti. Kita saja yang tak bertasbih. Kan?
Siap buat filem lagi, tasbih kan? Apa tasbih? Buat drama ke apa? Apa? Bila cinta bertasbih, nampak orang lama yang boleh baca ni. Kan? Dia sebab dia memang orang tasbih ni orang. Burung pipit ni sentiasa bertasbih setiap hari. Kemudian satu hari, tak kedengaran lagi tasbih dia. Kan? Para malaikat bertanya pada Allah, wahai Allah, tidak kami kedengaran lagi tasbih burung ini, ya Allah. Kenapa, ya Allah? Kan? Allah kata, kau tunggu. Dia akan meminta sesuatu pada aku. Maka burung ni pun kata, ya Allah, kenapa aku dikhianati? Setiap hari aku bertasbih pada engkau. Kenapa sarang aku dijatuhkan? Kenapa kau datangkan angin meniup sarang tempat tinggal aku, wahai Allah? Sedangkan aku setiap hari, setiap saat, setiap ruang yang ada, aku bertasbih pada engkau. Aku mengingatkan engkau. Aku ingat pada engkau. Kenapa kau hadirkan angin yang kuat, ya Allah, menjatuhkan, menerbangkan rumah aku, wahai Allah? Maka Allah bagi tahu pada burung tu. Allah kata pada burung tu, ketika kau sedang tidur lena, aku hadirkan angin kuat untuk menerbangkan sarang kau. Kerana pada waktu itu, ada seekor ular sedang memandang kau untuk mematuk kau, untuk menjadikan kau mangsa. Dan aku telah takdirkan ular itu tidak dapat makan kau. Aku hadirkan angin untuk selamatkan kau. Nampak tak? Nampak? Menangis burung tu. Kan? Menangis pasal apa? Bukan sebab dia diselamatkan, sebab kasih sayang Allah. Bila kamu dikhianati, Allah sedang sayang kamu, selamatkan kamu daripada orang yang tidak sepatutnya berada di sisi kamu. Faham? Pak Haris, saya kahwin 20 tahun. Akhirnya suami saya khianati saya. Suami kamu, Allah tarik daripada kehidupan kamu sebab Allah sayang kamu. Dia tak layak duduk sebelah orang yang Allah sayang. Dia tak layak duduk sebelah orang yang Allah muliakan. Kau tak nampak? Kau nak apa yang kau nak semua dapat. Faham tak? Lupakan pengkhianatan tu. Sebab ada ramai orang yang sayang kau kerana Allah sayang dia. Kau akan dapat manusia yang Allah sayang. Dan dia sayang kau kerana Allah. Engkau ingat dunia ni kecil sangat ke? Seorang je yang buat engkau lupa bahawa ada ramai lagi manusia yang baik-baik di sekitar hidup engkau sampai kau tak nampak. Dah buta mata atau dah buta hati. Bangkit walaupun sakit. Sehebat mana pun. Orang tu akhir disakitkan kau. Allah telah selamatkan kau daripada orang yang Allah tidak muliakan. Allah sedang muliakan kau. Allah sedang selamatkan iman kau. Jalan terus. Jangan berhenti. 24 bulan 12. Jangan kau tak datang pula. 24 bulan 12. Hadirkan diri hari ni Jumaat. Daftarkan diri. 24 bulan 12. Setia City Convention Center. Setia Alam. Daftarkan diri tuan-tuan. 24 bulan 12. Ambil berkat hari Jumaat ni. Ambil berkat hari Jumaat. Kan? Baik itu beritahu, ya Allah, telah aku daftarkan diri aku bersama seluruh ahli keluarga aku untuk hadir program keluarga. Ada platform satu lagi tu kan. Ini memang dah daftar. Puan Siti Salmiah daripada Pulau Pinang. Saya dah daftar. Suami, anak, menantu, cucu, anak, saudara semua 11 orang. Puan Siti Salmiah, 11 orang daftar hantar. Kan? Kalau hari itu saya ceramah tu tak ada, ambillah duit balik. Kalau ada apa ni ceramah ni, ambillah duit. Kita datang kerana Allah. Kita niat untuk bantu sebanyak mungkin orang. Kan? Dalam bentuk platform seperti ini. Kita habiskan duit banyak. Kan? Untuk program sebesar ni. Kan? Sebab tu kita buat di tempat paling eksklusif. Kan? Ni bukan balai raya. Ini bukan hotel. Hotel pun lagi murah. Kan? Tapi kita buat tempat paling mahal. Sebab Allah sedang muliakan semua orang depan saya. Maka saya nak dapat keberkatan daripada semua orang yang hadir depan saya pada 24 dan 12 tu. Kerana manusia-manusia inilah yang Allah sedang muliakan. Kenapa? Sebab ketika Allah bagi dia sakit, dia ada Allah. Ketika Allah jatuhkan dia, dia ada Allah. Ketika dia susah, dia masih ada Allah. Dan mereka inilah menjadi sebab saya seorang berdiri atas pentas. Jadi ada kekuatan. Satu, saya nak ajak anda semua datang 24 dan 12. Kan? Kita mesti berfikir, nak jadi kaya mesti ada mentaliti jutawan. Nak jadi kaya, mesti ada mentaliti orang kaya. Nak jadi leader, mesti ada mentaliti leader. Nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh, nak jadi ahli syurga, mesti ada mentaliti ahli syurga. Bila sakit, Allah. Bila susah, Allah. Bila derita, Allah. Bila dikhianati, Allah. Bila hilang segala-galanya, Allah. Itu mentaliti ahli syurga. Kerana semua benda boleh hilang. Dan akhirnya, kita hilang dunia. Kita pergi buat selama-lamanya. Tapi kita kekal ada Allah. Itu perjuangan kita. Itu semangat mesti ada. Faham ke faham, sahabat-sahabat? Lap pakai mata, asyik mengengek je. Ni jadi jantan pun tak guna. Nampak tak? Tak kuat.
Hentak je kepala kat dinding. Cari dinding paling keras. Kepala keras kan test. Kena pimpin keluarga. Pak Aris, isteri saya tak nak dengar cakap. Memang dia tak nak dengar cakap sebab kau tak dengar cakap Allah. Kembali pada Allah. Menangis depan Allah. Bukan menangis depan isteri. Apa kejantan keberat macam tu? Menangis depan Allah. Wahai Allah, aku malu menjadi seorang lelaki yang gagal pimpin isteri aku. Aku malu, wahai Allah. Tolong aku, ya Allah. Agar isteri aku menghormati aku. Kau cari dia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa nak bertentang, nak berperang, nak berdakwah kepada Firaun. Nabi Musa minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Engkau Pak Aris, anak saya tak nak dengar cakap. Engkau dengar cakap Allah dulu. Engkau bangun malam, jaga tahajud engkau. Kau tengok apa kesannya bila engkau bercakap dengan anak engkau. Allahu Akbar. Lepas buru gigi, rasa mulut macam ni? Bau wangi sikit kan? Bau wangi kan? Lepas kau bersihkan diri engkau, roh dan jasmani engkau. Engkau bersihkan. Kau tengok apa kesan dia. Bila kau bicara pada anak engkau, anak engkau nampak kebersihan tu. Anak engkau akan bau harum dengan bicara kata-kata engkau. InsyaAllah, yakin. Khafa bil yakini ginan. Yakin pada Allah sepenuh jiwa, sepenuh hati. Mutlak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah. InsyaAllah. Seminggu dulu kita cek hantu. Ada 3,000 orang tengok kita cek hantu, kita stop pump. Tuan-tuan, hantu hari ni rupanya cuti. Kita cerita macam saya cerita sekarang. Baru ada 3,000 orang kan. Nak bawa masuk orang azab. Tapi saya percaya dan yakin. Kan? Yang ada depan saya ini yang terbaik. Yang Allah hadirkan, yang Allah izinkan, yang Allah muliakan. Mudah-mudahan anda di mana pun anda berada sedang bersama dengan saya di channel yang terhad ini. Mudah-mudahan Allah muliakan anda, Allah rahmati anda, Allah bagi anda petunjuk, Allah bagi anda kesempatan untuk berubah menjadi yang terbaik. Allah beri anda kesempatan. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk berubah jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Wahai Allah, berikan kami husnul khatimah, penghujung perjalanan kami. Allahu Akbar. Ya Allah, berikan kami hidayah dalam perjalanan kami. Allahu Akbar. Subhanallah. Berikan kami kefahaman, ya Allah. Allahumma faqihu fid din. Berikan kami kefahaman, ya Allah. Berikan kami hikmah, ya Allah. Bijaksana dalam menguruskan perjalanan hidup ini. InsyaAllah. Allahumma faqihu fid din wa alim hikmah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Daripada TikTok Kadipong, sifat tu apa, Pak Aris? Sifat tu penyembuh. Penyembuh. Saya namakan anak saya. Anak saya 3 orang je. Anak yang terakhir tu sifat. Kan? Sifat tu penyembuh. Ayat Quran adalah penyembuh. Baca apa saja ayat yang kamu tahu. Baca dia. Dengan penuh keyakinan. Sembuh insya-Allah. Isteri kita demam. Isteri kita kena santau orang. Kan? Kamu jaga amal. Kamu jaga zikir. Ya Allah. Dengan berkat zikir. Ya Allah. Dengan berkat Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi syifa kepada sakit isteri aku. Baca surah Al-Fatihah tu. Hembuskan kat embun dia. Ambil surah Al-Fatihah. Baca. Baca. Ambil. Kan? Letakkan kat tempat dia sakit. Baca. Letak ke tempat sakit. Dengan izin Allah. Allahu Akbar. Kita semua boleh lakukan. Sebab ayat Quran. Pada bomo, pada ustaz, pada pawang, pada ulama', pada tuan guru. Ayat ni sama je. Kan? Kalau dia gunakan jin, dia tukar terbalikkan ayat tu. Dia campur adukkan. Nampak tak? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Biar gula berdiri sendiri. Jangan dicampur dengan garam. Kan? Hilang rasa. Hilang enak dan harumnya. Yang faham saja. InsyaAllah. Next. Daripada TikTok user 915988, nak tanya Pak Aris, bila kita dapat alamat mimpi, apa yang tergambar dalam mimpi akan menjadi nyata? Saya bukan orang yang pakar nak mentakrifkan, mentafsirkan apatah lagi makna mimpi. Tapi salah satu daripada perkara yang benar di akhir zaman adalah mimpi. Tapi tengok juga tidur kamu macam mana. Engkau main tidur je pakai seluar pendek, pakai sependek, pakai berah, kau tidur je betul-betul mimpi. Mimpi jumpa syekh. Tak tutup aurat, wuduk pun tak ada. Kan? Apa saja Allah boleh bagi. Tapi tidurlah, gunakan adab tidur yang Nabi ajar. Tutuplah mata kamu dengan ayat Quran, bukan dengan handphone. Tengok TikTok lah, tengok ni lah, tengok tu lah. Lepas tu terlelap. Bukan tu cara dia. Kalau tidur kamu kerana Allah, insya-Allah mimpi-mimpi kamu mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuatu yang Allah nak tunjuk tak semesti datang dalam mimpi. Dia boleh datang dalam keadaan kesulitan, kesenangan, kemudahan. Kita buat solat istikharah,
Nak pilih perempuan ni ke tak? Nak pilih jantan ni ke tak? Tak mimpi-mimpi. Takkanlah ada malaikat datang, ada boleh pilih. Tak macam tu. Kan? Allah mudahkan perjalanan dia. Itu boleh dikira okey. Allah sulitkan tapi kamu kahwin akhirnya. Allah sulitkan tapi kahwin. Boleh juga, tak salah. Kan? Boleh je. Apa dia? Tu kawan. Sekejap. Nak sekejap eh. Sekejap nak habis dah ni. Faham tak eh? Bila dapat satu petanda dan sebagainya, kan? Kita percaya dalam bentuk macam ni. Mimpi-mimpi ada musibah nak datang. Kan? Jangan percaya pada musibah nak datang tu, tapi percaya bahawa kan kita sebagai hamba Allah kena tingkatkan amal. Satu kita baca apa? Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Nampak tak? Kita minta Allah supaya kita dapat memperelokkan, memantapkan, memperhebatkan, memperkasakan setiap ibadah kita. Nampak tak? Alhamdulillah, mimpi satu musibah. Tingkatkan ibadah kita. Bukan kata, aku dah tingkat ibadah. Oh, rupanya dengan tingkat ibadah musibah tak datang. Itu urusan Allah. Nak bagi dalam bentuk apa sekalipun. Kan? Ada orang Allah bagi ujian dia kecil. Kecil pun dia tertumbang. Dia terlingkup, tersungkur. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. 24 bulan 12. The City Convention Center. Tuan-tuan jangan lupa. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada perkongsian ni. Okey, saya kongsi yang antara yang terakhir sebab saya ada tetamu. Okey, apa soalan? Pertama ni minta ni. Pertama ni daripada aku tua. Salam Pak Aris. Kini saya bersorangan. Isteri saya dah berjumpa pencipta kita. Tolong doakan sahabat-sahabat Pak Aris untuknya. InsyaAllah kita doakan kita doakan semoga sahabat kita, isterinya ditempatkan di tempat orang beriman. Dan kita sedekahkan surah Fatihah untuk semua yang telah tiada tapi mereka pernah menjadi orang yang kita paling sayang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Dan saya undur diri. Dan mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Jadi baik, buat yang terbaik. Dan sebab kita hamba Allah, kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Apa bekal kita? Melainkan kita memperhebatkan amalan kita, istiqamah dalam setiap ibadah kita menjadi yang terbaik di sisi Allah. Itu impian hidup kita. Sahabat-sahabat, renung-renungkan perjalanan kita, banyak muhasabah diri. Dan sebab perjalanan kita sangat singkat. Dan kalaulah hidup kita ada 100 Jumaat lagi, kan? Ada 50 Jumaat lagi, ada 40 Jumaat lagi. Percaya dan yakinlah, ia pasti akan sampai. Dia pasti akan tiba. Berapa jauh pun tetap akan tiba. Dan pada hari itu, bila ia tiba, siapakah kita? Mampu tak kita meninggalkan dunia ini sebagai hamba yang beriman pada dia? Ini yang kita takut. Suatu tak pernah berhenti, walaupun sesaat, mengharapkan ihsan Allah, merdatilah Allah, petunjuk Allah, rahmat Allah, reda Allah. Saya Pak Aris daripada Madrasah Tahfiz Al-Qurabiyatul Adawiyah undur diri. Jangan lupa jenguk-jenguk kami di profil kami kalau TikTok, Pak Aris 17 di Pak Aris Motivasi. Dah tak jual lagi dah. Pak Aris Motivasi, Pak Aris Motivasi, Pak Aris Gallery, staff Pak Aris. Itulah tempat-tempat yang kamu boleh duduk sekejap, hadir untuk tengok video-video kami. Mudah-mudahan like, share, komen lah kat situ. And follow lah kita. Kena follow lah. Kau follow hantu, kau follow sana, follow sini. And mudah-mudahan lah, itu akan menjadi semakin menjadi inspirasi pada kita untuk tingkatkan ibadah kita. Okey, insyaAllah saya undur diri. Terima kasih semua. And buat yang terbaik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Salam Jumaat semua. InsyaAllah mudah-mudahan banyak ilmu yang dapat kita
perolehi daripada perkongsian Pak Aris sementara tadi. InsyaAllah mudah-mudahan tak banyak sikit, tak sikit banyak, dapatlah sama-sama kita terapkan ilmu yang bermanfaat ini dalam diri kita, untuk kita praktikkan dalam keluarga kita, insyaAllah. Tak lain tak bukan untuk kita nak membina keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda, sama ada yang menonton daripada TikTok maupun di platform yang satu lagi. Terima kasih kepada yang bagi gift, terima kasih kepada yang sudi bagi komen, terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan setiap sokongan yang anda berikan, Allah ganjarkan anda semua dan kita semualah dengan pahala yang berlipat kali ganda. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Dan sekiranya ada dalam kalangan kita sedang diuji dengan ujian yang berat, yang mungkin menitiskan air mata kita, mudah-mudahan sama-samalah kita doakan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan ujian tersebut diangkat dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang sentiasa redha dengan setiap ujian yang Allah SWT berikan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-puan, saya tidak bercadang untuk bercakap lama. Saya just nak ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita setkan masa kita bawa sisi keluarga kita, sama-samalah kita daftarkan diri kita ke seminar bersama dengan Pak Aris, seminar keluarga bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Jomlah sama-sama kita peruntukkan sedikit masa tuan-tuan dan puan. Dalam tempoh 365 hari setahun, kita ambil satu hari saja untuk sama-sama kita hadir, kita belajar sama-sama ilmu kekeluargaan bersama dengan Pak Aris. Kita tak boleh harapkan live semata-mata, tapi kita kena berguru secara berdepan. Jadi pada 24 Disember ni, jom sama-sama kita daftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar bersama dengan Pak Aris. Seminar keluarga bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun mendaftar, tadi kita ada Puan Salniah daripada Pulau Pinang, katanya nak bawa 11 orang daripada adik keluarga beliau. Terima kasih, mudah-mudahan perjuangan ini, usaha dakwah ini Allah permudahkan dan mudah-mudahan kita dapat tuai hasilnya nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Terima kasih tuan-puan, dan jangan lupa juga kepada tuan-puan yang ingin menyumbang untuk Madrasah Pak Aris, untuk ekonomi ataupun dana Madrasah Pak Aris, bolehlah berhubung dengan kami. Kalau di TikTok ni kita ada TikTok Ustaz Pak Aris, kita ada Pak Aris website, kita ada Pak Aris Gallery, bolehlah berhubung dengan kami insya-Allah. Dan jika anda menonton daripada platform yang satu lagi, boleh klik link tersebut dan insya-Allah anda dah terus direct berurusan dengan kami daripada tim Pak Aris insya-Allah. Dan kepada anda yang ingin mencuba produk daripada Pak Aris, iaitu Pak Aris Coffee, boleh berhubung dengan platform yang telah saya maklumkan tadi, ataupun kalau anda menonton dari TikTok, boleh pergi ke bio dan berhubunglah dengan kami untuk mengetahui cara-cara untuk mendapatkan Pak Aris Coffee insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan dan puan sedikit sebanyak dapat membantu perjalanan Madrasah Pak Aris, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah, untuk melahirkan lebih ramai lagi anak-anak penghafal Al-Quran dan membawa akhlak Al-Quran dalam kehidupan mereka insya-Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan, saya akhiri kita punya program ataupun live pada hari ini dengan kita daftarkan diri kita dan keluarga kita ke program bersama dengan Pak Aris insya-Allah pada 24 Disember. Insya-Allah jumpa anda di sana, dan jangan lupa untuk support konten-konten daripada Pak Aris insya-Allah di TikTok maupun di platform yang satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.